Carnot cycle ada beberapa kelemahan dia yang mana dia tidak boleh digunakan secara optimum untuk menjana tenaga elektrik. Maka oleh itu muncullah apa yang kita namakan dia sebagai Rankine cycle. Jadi Rankine cycle ni secara asasnya dia adalah sama macam Carnot cycle, iaitu dia ada boiler pada titik 1 dan 2. Kemudian dia ada turbine pada titik 2 dan 3. Kemudian dia ada condenser pada titik 3 dan 4. Dan akan ada pump. Jadi dia punya profil untuk kerja dan juga haba sama juga macam Carnot cycle. Okey, pada boiler dia akan ada Q in, pada condenser Q out, pada pump W in, pada turbine W out. Jadi kita tengok dia punya TS diagram. Jadi melalui TS diagram kita akan tengok perbezaan dia dengan Carnot cycle. Jadi kita lakakan sikit TS diagram. TS, T adalah temperature dalam Kelvin ataupun darjah Celsius, dan S adalah entropi dalam kilojoule per kilogram Kelvin, unit dia. Okey, jadi kita akan ada satu bukit macam ini. Okey, kemudian dia akan ada dua profil tekanan. Yang ini adalah tekanan pada boiler, yang ini dan yang bawah ni adalah tekanan pada condenser. Okey, jadi titik 1, 2 di mana? Okey, kalau dalam Carnot, titik 1, 2 dia di sini. 1, sini titik 1, sini titik 2, sini titik 3 dan sini titik 4. Okey, ini kalau kita Carnot. Okey, yang kuning ni adalah Carnot. Bagi kita Rankine, berbeza sedikit, titik 1 dia akan berada di sini. Selari dengan pada bahagian bawah ni. Okey, ini adalah titik 1. Titik 2 dia masih lagi sama. Titik 3 dia masih lagi sama. Dan titik 4 akan dilanjutkan sehingga garisan ini. Rankine cycle dia akan menggunakan kerja pump yang lebih kecil. Kalau kita tengok pada Carnot dia punya panjang ni, titik 4 dan 1 ni adalah lebih besar daripada yang ini, yang Rankine punya. Okey, jadi yang Rankine ni dia punya kerja dia tu lebih rendah. W dia lebih rendah. Pada bahagian kondenser di bawah ni, dia dapat menyejukkan air sehingga kita boleh katakan suhu saturated air tersebut. Kalau Carnot dia akan berada pada titik ni. Jadi titik ni adalah titik dryness fraction. Okey, titik untuk dryness fraction. Mungkin kat sini ada X sama dengan mungkin 0.2 macam tu. Jadi dia ada kandungan steam. Jadi bila kandungan steam dia masuk dalam pump, tak elok untuk pump sebenarnya. Pump ni dia kena betul-betul yang masuk ke dalam pump tu adalah air untuk mengurangkan kerja yang diperlukan oleh pump. Jadi itu secara kasarnya perbezaan antara Rankine dan juga Carnot. Dan perbezaan dia yang paling ketara adalah pada bahagian tepi ni lah. Seterusnya, untuk mendapatkan dia punya nilai kerja, work dan juga haba, heat, jadi kita boleh gunakan rumus-rumus berikut. Okey, jadi yang pertama adalah boiler. Boiler di mana? Boiler di atas ni lah. Ini adalah boiler, sini adalah turbine, sini adalah condenser dan kawasan sini adalah pump. Jadi, kalau untuk mendapatkan haba pada boiler ataupun Q in adalah sama dengan H2 tolak dengan H1. Untuk turbine bahagian ni, untuk turbine ataupun W out adalah sama dengan H2 tolak dengan H3. Seterusnya untuk condenser, untuk condenser ataupun Q out, kita boleh dapat nilai dia dari H3 tolak dengan H4. Dan akhir sekali untuk pump ataupun W out adalah sama dengan H1 tolak H4. H ni apa dia? H ni adalah entalpi. Jadi apa peri pentingnya kita mendapatkan nilai Q in, W out, Q out dan juga W out ni? Jadi tujuan dia adalah untuk kita mendapatkan nilai kecekapan Rankine, dia punya work ratio dan juga specific consumption.
Jadi sebenarnya kitar ringkai ni digunakan sangat meluas dalam sistem janakuasa elektrik yang menggunakan steam. Jadi dengan adanya ketiga-tiga performance indicator yang saya bagi tahu sebentar tadi, jadi lebih mudahlah untuk jurutera memantau prestasi janakuasa elektrik yang dihasilkan oleh steam power plant yang berdasarkan teori rangkaian cycle. Berbelit-belit lidah saya. Jadi kita tengok dia sebenarnya dia sama je macam Carnot cycle. Dia tak jauh beza sebenarnya. Jadi yang pertama adalah kecekapan ataupun efisiensi. Okey, kecekapan ataupun efisiensi kita boleh tulis sebagai N ataupun kalau tak nak keliru dengan Carnot kita boleh taruh NR. Sama dengan network bagi dengan Q in ataupun haba masuk. Haba masuk di mana? Haba masuk dalam boiler lah. Okey, jadi network ni adalah sama dengan W out tolak dengan W in. W out ni mana? W out ni adalah turbine. Turbine ni adalah W out. Dan W in adalah pump. Pump adalah W in. So, kecekapan sama dengan W out bagi dengan W in bagi dengan Q in. Jadi mana dapat nilai ni? Kita boleh dapat daripada rumus yang kita dapat daripada entalpi ni lah. Begitu. Kemudian seterusnya adalah work ratio ataupun kita simbolkan dia dengan W.R. Jadi work ratio ni adalah sama dengan network bahagi dengan gross work. So network ni adalah sama juga macam efisiensi tadi, iaitu W out turbine tolak dengan W in pump bagi dengan gross work. Udur sikit tulisan saya ni, harap maaf lah, harap boleh faham lah tulisan saya ni. Okey, jadi tak nampak di sini. Okey, jadi bahagi dengan gross work adalah W in ataupun kerja pump. Bahagi dengan gross work. Jadi gross work ni apa? Gross work ni adalah W out ataupun W turbine. Okey, jadi mana dapat nilai-nilai ni kita boleh cari pada rumus-rumus entalpi ni yang kita akan tengok contoh pada video akan datang. Baik, seterusnya kita tengok mengenai specific steam consumption. Jadi specific steam consumption ni adalah berapa jumlah steam yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit power. Jadi rumus dia simple je. Specific steam consumption ataupun SSC sama dengan 3600 bahagi network. Network ni apa? Network ni adalah W out tolak W in. Dan specific steam consumption ni unit dia adalah kilogram per kilowatt hour. Jadi bermaksud bila kita dapat nilai, katalah kita dapat contohnya kita dapat nilai 6,000 contohnya lah. 6,000 ni bermaksud kita perlukan 6,000 kilogram steam untuk menghasilkan satu unit power, kilowatt ni power dalam tempoh 1 jam. Okey, itu saja. Video akan datang kita akan tengok contoh.